Dalam keadaan ni, di manakah kedudukan Datuk Seri Anwar selepas ini, terutamanya apabila ada pihak-pihak yang menggesa beliau supaya lantikan baru dilakukan untuk pengerusi PH Plus dan ianya dipersetujui. So apakah pandangan saudara Iswardi berkenaan ini? Persilakan. Okey. Pandangan saya ni akan jadi kontroversi lepas ni kan. Tapi tak apalah mungkin kena jawab lah. Dia saya simple saja. Dia sekarang ini kita dalam usaha nak menghadapi pilihan raya ke-15. Itu kita kena faham konteks itu dulu. Now, apabila kita melihat dalam rangka yang terlalu pendek, kita kata Anwar gagal, Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal mendapatkan kerajaan. Kita kena faham, kalau dia dapat kerajaan sekarang pun, berapa lama kerajaan ini boleh bertahan? Paling lama pun tak sampai 2 tahun. Sebab Mei 2023 kita dah kena adakan pilihan raya. So berapa lama kita nak kena hadapi kerajaan yang sekarang? Bukan saya menafikan kalau sekiranya ada peluang tu kita boleh ambil peluang. Namun begitu, jangan kita guna kayu ukur itu sebagai penanda aras bahawa gagal atau berjaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membentuk kerajaan. Sebab kita kena faham, dalam pilihan raya umum yang lepas, kita menggunakan bendera siapa? Kita nak memenangi PRU ke-14 tu, jangan kita pernah lupa kita guna bendera siapa. Jangan pernah kita lupa siapakah yang mula menubuhkan Pakatan Harapan. Kalau bukan usaha Rafizi dan juga Kak Wan pada masa itu memujuk antara lain adalah Mat Sabu untuk membentuk Amanah dan kemudian sekaligus membentuk Pakatan Harapan. Siapa yang berunding dengan Mahathir, semisal Mahathir dan juga orang kata Muhyiddin Yassin pada waktu itu, sewaktu mereka dihalau keluar daripada UMNO, kalau bukan kita. Kita kena faham pertemuan dan siapa yang Datuk Mahathir pergi jumpa selepas dibebaskan kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So perkara ini menjadi asas kepada apa yang kita bawa sekarang ini. Kenapa saya kata benda ini adalah integral dan essential dalam kita menentukan hala tuju PRU ke-15 kita. Sebab kalau kita hanya melihat tanda aras kejayaan ini kepada berjaya atau tidak kita membentuk kerajaan yang sekarang ini, maka kita kata itu bukan satu tanda aras yang betul. Kerana apa? Saya kata itu hanya orang kata apa, a battle, satu small war, satu peperangan kecil yang kita hadapi just to get us by. The real war is actually PRU 15. Now, persoalan saya mudah saja. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa yang boleh menggantikan beliau? Yang boleh menjadi perekat, the cohesive di antara semua parti-parti ini, yang mampu command the majority, kita kata. Okey, kita ambil contoh siapa? Dia bagi contoh nama Syafiee Apdal. Saya kata Syafiee Apdal ada parti ke dekat Melaya, dekat Sabah Sarawak? Dekat Sarawak, Sabah dia lah. Dekat Sarawak, Syafiee Apdal dia kata, okey, Sarawak dia ada. Bagaimana dekat Semenanjung? Apa parti yang dia boleh banggakan, dia kata, untuk berada di negeri-negeri ini? Ini bukan try to apa orang kata nak devalue atau nak merendah-rendahkan sesiapa, tetapi ini kita kena tengok realiti dia. Okey, Syafiee Apdal, soalan saya. Kemudian dia kata, oh kita ada Mukris, soalan yang sama. Baru diluluskan baru-baru ni, ada 4 kerusi. Dekat Sarawak pun dia tak koman, saya rasa dekat Kedah pun tak habis koman. Kita nak tanya soalan itulah kan. So siapa lagi yang kita boleh bawa nak jadi pengurusi ni? Jadi sebab itu saya kata sabar. Persoalan bila kita hanya menilai dan meninjau kejayaan itu daripada tempoh, oh tak berjaya mendapat lebih daripada 105, therefore gagal, maka itu adalah satu pandangan, bagi saya adalah satu pandangan yang terlalu cetek, yang terlalu gopoh dan hanya melihat dalam pandangan yang terlalu singkat dan sempit. Sebab kita kena faham itu hanya a battle. Kita kena lalui banyak battles. The real aim, the real objective kita is the war. What is the war? The real war kita, the first one, the first big war kita adalah PRU ke-15. Now, my question is simple. Siapa dia orang? Siapa-siapalah whoever dia nak appoint dia, nak lead itu, siapa dia yang boleh command parti-parti ni untuk menghadapi PRU ke-15 yang akan datang. Kita nak bagi tahu, Parti Keadilan ini bukanlah yang paling tua, DAP yang paling tua. Dalam kelompok ini saya boleh kata DAP yang paling tua. Tapi DAP sendiri pun tak adalah sampai dia nak menolak diri dia ke depan. Kalau kita nak kata yang paling layak untuk bercakap isu seniority ni, DAP yang paling layak kalau kita nak bercakap. Tapi kenapa yang bercakap ini adalah satu parti komponen? Minta maaf saya kata kontroversi tadi. Satu parti komponen yang saya boleh kata komponen parti itu pun baru ditubuhkan beberapa tahun lepas dan datang daripada serpihan parti lain. Kita tahu PAS. Kemudian ada orang kata saya, kenapa kau mempertikaikan sedemikian rupa? Soalan saya simple saja.
Bila kita mempersoalkan kenapa engkau mempertikaikan sedemikian rupa, engkau kata itu kebebasan bersuara. So jawapan saya pun ada kebebasan bersuara. If you can criticize my party, apa yang boleh menghalang saya untuk criticize your words and your decision? And even worse, those words datang daripada apa orang kata? Datang daripada datang daripada satu kelompok di mana peringkat mereka adalah kepimpinan. Mereka berada dalam peringkat kepimpinan walaupun mungkin pimpinan dia tak tinggi. Dan berbeza dengan saya ni tak ada jawatan dalam parti pun. Saya ahli biasa, sekadar memberi pandangan saya. Now, akhir kata saya boleh concludekan begini. Pemahaman mereka tentang memahami hala tuju politik dan strategi politik itu sendiri dah dangkal dan ke laut, saya kata. Because in order for you to understand, that is just a small battle yang kita fight. Kita nak rattle the cage, kita nak goyangkan parti itu, dah berjaya. Kita nak goyangkan parti itu supaya mereka bertelagah, dah berjaya. Kita nak tunjukkan kepada rakyat yang mereka tak akan mampu mentadbir, dah berjaya. And tiba-tiba out of nowhere dia datang kata kita pula gagal. Dan kita kena faham satu perkara, kita ambil alih kerajaan ini, kita inherit more problems yang kita boleh solve. That's satu perkataan sedikit daripada saya lah. Atas pandangannya saudara, that was very in detail. Thank you for such a great explanation to us. Okay, I have another question for you. Ada lagi satu soalan kepada saudara Iswari ya. Okay, yang kata ni suara controversial lagi pula. Okay, ramai yang berkata Tun M takkan bersetuju dengan Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan Syafiee Apdal yang meletakkan dirinya seolah-olah saingan kepada Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri daripada pembangkang. Tapi kita semua tahu yang Anwar Ibrahim berjaya mengumpulkan 105 sokongan baru-baru ini dan menunjukkan beliau mendapat sokongan daripada Parti Pejuang dan juga Warisan. Apa faktor yang menyebabkan Tun dan Warisan boleh bersepakat untuk menyokong Anwar? Mereka bersepakat kerana pada penghujungnya mereka tahu bahawa mereka tidak akan dapat bawa lebih daripada apa yang sepatutnya. Now, kita kena faham satu perkara, ini saya cerita bahawa Syafiee Apdal yakin boleh bawa GPS menyertai Pakatan Harapan dalam that small exercise untuk menukar kerajaan tu. Syafiee Apdal yakin, and that is why dia confident untuk nak menawarkan diri dia jadi Perdana Menteri. Sebab dia kata, apa salahnya ni sentimen Sabah Sarawak kan, mungkin Sarawak boleh dengar cakap dia, but ada salah satu dia punya talk hari tu, daripada press conference, dia kata rupanya GPS ni tak sehaluan pun, tak sepemikiran dengan dia. Malah PSB pun ada juga ura-ura mengatakan dia boleh nak bawa GPS untuk bersama sekurang-kurangnya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Because kita hanya perlukan dalam lingkungan kalau kita kira lah, lebih kurang dalam 10 kerusi saja, or less than 10 seats untuk kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Tetapi later pada penghujung tu, sewaktu dia nak bagi sokongan itu, then dia realise rupanya, baru dia sedar rupanya memang tak boleh. Sebenar hakikatnya, dan sebelum di-announce tu pun saya dah buat live, dah bagi tahu, GPS tak akan menyokong pada waktu itu, dia tak akan menyokong di atas dasar-dasar yang saya sebutkan sebelum itu. Antaranya, dasar yang pertama, kita kena faham PRN Sarawak tak lama lagi. PRN Sarawak tak lama lagi. Jadi bila PRN Sarawak tak lama lagi, kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia nak kena lawan Parti Keadilan dan Amanah dan DAP di peringkat negeri, tetapi di peringkat federal dia kena kerjasama dengan Perdana Menteri daripada Parti Keadilan Rakyat. So dia akan jadi something yang awkward, kita kata. Ialah satu yang janggal. Di peringkat federal kita kena serve dia punya presiden, tapi di peringkat negeri kita lawan anak buah dia. Jadi satu yang janggal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka GPS yang tak dikenali ini, baru nak dikenali, berada nak melawan parti yang ada Perdana Menteri. Parti yang ada Perdana Menteri sebagai presiden mereka. Sedangkan mereka hanya mungkin kalau dilantik jadi menteri-menteri saja. So itu disadvantage kepada mereka. So kalau kita kira cost benefit punya analisis kan, kita risk assessment, kita kata kita akan ambil the least risk, the least orang kata loss kepada kita. So kalau saya berada di tempat Abang Joe pun, saya akan tengok loss yang paling rendah. Loss yang paling rendah adalah dengan menyokong Ismail Sabri, sebab Ismail Sabri daripada UMNO. UMNO tidak meletak calon di Sarawak, dan dengan tidak meletak calon di Sarawak itu advantage. So
bukan saja mereka berada di dalam kerajaan sekarang ini memegang jawatan menteri tak lama lagi, di samping itu pilihan raya nanti mereka akan bertembur dengan parti yang pembangkang di federal dan juga tak ada apa-apa di peringkat negeri. Jadi mudah usaha mereka nak melawan. So daripada situ menjawab persoalan tadi, kita kata kenapa last minute they make that decision. They made that decision because realizing actually dia orang sebenarnya semua selama ni is just talk, is just shows, hanya cakap saja. Oh, boleh tarik ni, tak ada masalah tu. Rupa-rupanya sokongan tu hanya di kalangan mereka, 4 daripada pejuang dan 8 daripada warisan, and setakat itu saja. And bila kita tengok 8 campur 4 hanya ada 12 kerusi, bagaimana mereka nak demand lebih sedangkan Pakatan Harapan, kita tengok Pakatan Harapan itu solid, 88 campur PSB campur dengan UPKO pada waktu itu 90 lebih menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. So nak tak nak, suka atau tidak, mereka kena nampakkan pembangkang itu kuat dan mereka kena nampak supaya mereka ni tak macam villain in this whole story. So dia kena masuk kononnya, bukanlah konon, memang menyokong pun, menyokong Pakatan Harapan tapi tak dapat numbers. Itu naratif yang cerita yang saya boleh narrate malam ini lah berkenaan dengan isu itu.